Alamak, ai, ingat ah kelas panjang-panjang ni. Nak makan benda-benda manis pula, nak gula-gula ni. Apa kan? Asyik, Cik, kenapa duk macam ni? aku kelas kita straight kan. Lepas singgah sampai 4 singgah aku nak relax kan. Nak benda kat gula-gula ni nak semangatkan aku balik tu. Oh, kalau macam tu aku boleh belikan ada kuih keria, aiskrim kat luar. Kuih kering ke? Aiskrim alamak. Aku rasa akak ni bosan dah jumpa aku sama ni. Bosan kalau macam tu kita makan makanan India. Ini lah. Baik lah, ini lah. Unik kan? Ini ni lah. Ya. Kita dah dapat elon ni, jom. Ya, sini. Canai je. Ke lain lah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sudah sampai di restoran India. Kami di sini untuk bertanyakan beberapa soalan tentang makanan India. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan bercerita tentang manisan atau makanan India iaitu Palkova. Sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai Palkova, apa kata kita berkenalan dahulu dengan penemu ramah kita pada kali ini. Sekarang ni saya nak tanya nama Angka. So Angka daripada mana? Saya orang Melaka. Orang Melaka. Untuk Palembang. Oh, Sekarang saya pindah-pindah banyak Oh, seperti kita pergi di rumah sana. So Angka datang di sini jauh ke? Jaga, di kedai. Oh, Saya tak tanya tadi. so Angka adalah pemilik kedai ni. Saya kalau nak makan mesti saya pergi kedai sini. Betul. Saya sendiri suka saya. Dia orang sebelah negara lain saya jaga. Jadi sekarang kita lebih berapa? Duduk besar. Itu kos satu. Masih kuat ada. Saya nampak macam baru 60 lebih. Itulah. Terus makan memandang. So Angka lahir kat sini atau lahir dari India datang ke sini? Bapak saya orang negeri India. Dia pun yang time Badung masuk sini kami ini dia buka. Terus bapak saya dari sini. Saya beranak. Angka start berniaga ibu tahun Saya sudah niaga sudah 12 tahun. sudah 12 tahun. Dulu saya lain jaga macam dulu kerja kena macam-macam. Oh, tak tahu berjuang juga. Ya, mana-mana saya campur bertemu orang lain. Perempuan untuk orang lain berkahwin sama dia. Itulah dia penemu ramah kita pada kali ini. Apa tunggu lagi? Jom kita sesi yang ke seterusnya. Angka macam mana inspirasi Angka boleh Buka kedai? untuk buka ini kedai? Kedai anak saya usia dan saya buka kedai. Anak perempuan saya. Yang sana pun tak kedai. Saya ada 3 kedai. Ada 3 kedai. Serban tu pun ada. Sebelum Kita tengah nama saya dulu belajar. Masak juga lah, belajar juga. Tapi saya ikut orang masak sengaja ikut. Ayo main masak sebentar. Macam dah.
So kalau daging kat dalam ni selain makanan India, pasti ada juga makanan Melayu pun ada. Masak asam, masak lemak, ikan bambung, semua ada. oh, ada masak asam pedas. Saya bikin tu. Saya tak tahu sana punya orang Mandari yang kawan ni, dia tak tahu. Betul. Masak asam tak tahu, masak lemak pun tak tahu. Mana lemak dia pun. Kalau ikan bambung. Oh. Cik. Lagi. Kau tanya lain. Tak tanya orang, kau boleh tanya lagi. Orang bapak dia ni betul. Yes. Sini itu saja. Okey. Terima kasih. Hari kali kau datang. Mau di tempat saya. Saya bikin macam-macam tahu. Selain video awak ni barang ni. Itu lama dia orang sekarang. Jadi sekarang tu modern. Tapi jangan cakap lah ya. Orang Melayu memang makan tu sudah modern. Mana lamanya dari? Ada. Kalau orang mau buat, Saya kawan nak sekolah semua kan. Ada saya tahu 2-3 orang. Yang dahulu siapa boleh tengok? Satu YB, ada 2 orang tu. oh, Dia kelas sama baik. Dia panggil saya datang, dia tak tak senang. Kau baik. Macam. wah, Ya. Saya dulu kampung, saya semua campur orang. Orang Melayu memakan semua dia tahu. Yang masak apa, tahu belacan berapa, bakau tu belacan. Mungkin baru-baru dia wangi. Kalau tak bakau tak wangi, tak sedap. Semua tu belajar. Main rumah raya dia datang makan tosi, makan apa. Sekarang orang tak mau makan. Kita tu barang halal ni, bukan nak tahu. Manusia lah. Banyak sih masuk banyak dalam. Sekarang orang dapat. Saya cakap pun memang ni barang makan malah ni. Kita tak beli tak? Ayam mana guna? Mana tak tahu? Tahu tak? Saya pun tak nampak ini tu. MPQ pasal halal. Oh, berapa kali? 5 kali apa ya? Dalam Melaka lah, halal ni tak. Kita apa? Orang dunia. oh, Dalam dia satu orang tidak tak semua. bawa Dia satu orang juga. Saya orang. Berdasarkan temubuan yang telah kami lakukan, saya juga ada bertanyakan soalan berkaitan dengan inspirasi beliau dalam membuka restoran tersebut. Jadi, berkaitan dengan jawapan yang telah beliau katakan, beliau diinspirasikan oleh anak perempuannya sendiri yang telah membuka 3 cawangan restoran di dalam Malaysia, iaitu yang pertama di Kuala Lumpur yang dijaga oleh anak perempuannya sendiri, dan yang kedua di Seraman 2, dan yang terakhir di Melaka yang dijaga oleh beliau sendiri. Uncle kalau setiap hari perayaan Uncle akan buat makanan untuk orang India sahaja tu, maksudnya makanan Ada hidangan orang tu- India punya pun ada, nasi berani pun ada. oh, Orang Minang nasi berani semua ada. Tapi dia buat makan nasi, makan yang sikit. Nasi lain. Atau bento boleh. Badai tau, badai yang dan itu pun ada. Badai yang satu lagi putih-putih yang bulat tu, itu pun pernah. Kalau itu betul-betul kalau itu biasa ada dekat pasar malam tu. sama cili. Kan pakai cili kan. Kita tidak sekarang dia tak tahu. Saya punya orang Melayu saya cakap terang. Saya orang Melayu banyak baik. Saya juga pun kita semua kawan macam adik lah. Saya pun ada sepanjang kawan. Dia akan cari saya tau. Dan dia cari saya. Dia nak orang awak. Ni lagi lah. Bagus lah. Saya cakap saya tak dengar bunyi tau. Kita manusia lah. Buang banyak pun tak hidup banyak. Saya cakap terang. Buang pada limit datang limit apa untuk selamat. Itu duit dah sampai ada lagi. Mata apa? Saya pun orang biasa juga. Saya juga saya tahu kan orang tak tahu saya orang order. Kan orang saya tak ada isu. Orang isu. Penduduk dalam membuat jam apa pun. Tak ada pun.
ikut. Ini kritik semua. Baik-baik cerita, makan sedap. Saya tanya, saya nanti tanya itu. Orang ada model-model tapi saya kasih uang, lain orang mahal untuk ini saya tahu. Ikutnya saya biar. Tapi kata orang ni beli kayu malam boleh itu. Kita punya yang tak boleh dekat. Bila-bila masa nanti kat tangan lagi kita tahu. Tuhan. Jadi kat sini ada beberapa makanan yang telah kami pilih. Jadi antaranya kalau tak salah saya lah Kalau salah mohon ampun. Yang ini palkova. Kau bikin susah ni. Di sini Susu lembu. Susu lembu. So boleh tak aku ceritakan sikit apa palkova ni daripada mana and cara buatan dia? Buatan dia cara gula, cara susu sama pusing nama mesin, kasih pusing. Pusing ni tahu. Sampai lama-lama lepas tu masuk ekspor. Masuk ekspor lepas tu perlu pakai. Tapi panas dia tahu. Dia orang tu buat tu masak ya air panas. Sama gula. Lepas tu masuk ekspor dia kering juga. Jadi buatannya tak terlalu susah lah untuk orang lain. Dah masalah. Dia biasa. Kita tahu nanti. Silap tahu silap. Pun palkova adalah sejenis kuah tradisional yang popular dan dikenal dalam masyarakat India terutamanya di Malaysia dan negara-negara lain dengan komuniti India. Kuih ini juga dibuat dari bahan yang lain seperti susu pekat, gula dan kadang-kadang itu ditambah dengan kelapa parut dan juga kacang. Selain itu, asal-usul kuih ini berasal daripada selatan India, khususnya dari negara Tamil Nadu di mana ia dikenali sebagai kova atau hoya. Dalam tradisi India, kova adalah bahan asal dalam penyajian mulut. Kuih ini biasanya disediakan untuk manusia hal seperti perayaan atau sebagai hadiah. Apabila ia istimewa, ia dianggap istimewa kerana kelebihan dan juga rasa manis kuih palkova ini membuatkannya amatlah digemari oleh orang awam. Selain itu, proses penyediaan ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Dan ia juga sering dihidangkan dalam majlis perayaan atau dan juga pendiri. Kuih ini juga mencerminkan pembawa dan terasa budaya dalam masakan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini merupakan cara pembuatan manisan kuih palkova daripada kaum India. Saya akan beritahu langkah-langkah pembuatan kuih palkova. Yang pertama, anda perlulah memanaskan susu dahulu, iaitu panaskan susu dalam periuk yang berat dan besar untuk mengelakkan ia mudah melekat. Masak dengan api sederhana dan sentiasa kacau susu supaya tidak hangus di dasar. Yang kedua, anda perlulah memasak susu, iaitu teruskan mengacau susu sehingga ia mula melekat. Proses ini akan mengambil masa 30 hingga 45 minit. Apabila susu mulai berkurang dan pekat, terus kacau untuk memastikan ia tidak melekat di periuk. Yang ketiga, anda perlu menambahkan gula, iaitu setelah susu berkurang dan kelihatan pekat seperti krim. Masukkan gula, teruskan mengacau supaya gula larut sepenuhnya dan tidak hangus. Pada tahap ini, anda juga boleh menambah sedikit ghee untuk memberikan tekstur yang lebih lembut dan rasa berlemak. Yang keempat, menyediakan palkova dengan cara teruskan memasak dan mengacau sehingga campuran menjadi sangat pekat dan membentuk seperti aduan lembut. Jika suka, masukkan serbuk kapulaga untuk aroma tambahan. Yang kelima, anda boleh membentuk kuih apabila campuran sudah cukup pekat dan tidak lagi melekat di periuk. Keluarkan dari api, biarkan sejuk seketika. Anda boleh membentuk palkova menjadi bulatan kecil atau memasukkannya ke dalam acuan. Yang keenam, menghias, iaitu hias dengan kacang badam, pistachio atau kacang gajus yang dijinjang halus di atas kuih untuk rasa dan tekstur tambahan. Langkah yang terakhir ialah menyejukkan. Biarkan kuih sejuk sepenuhnya sebelum dihidangkan dan kuih palkova siap dinikmati. Contoh hari perkahwinan India ataupun hari Deepavali, kuih-kuih ni ada ke dalam tradisi diorang? I mean lah macam Ada ini kuih jarang orang bikin. Orang bikin buku, kuih ros, lagi macam-macam ada. Maksudnya dekat dalam contoh perkahwinan India, tak adalah benda-benda ni dalam Ada, ini ada. ini palkova. Itu palkova yang bulat kuning tu, itu pun saya sendiri bikin tapi saya tak ada jual atau habis. Saya ada bikin jenis bulat-bulat itu.
Ini macam dan Itu macam biji-biji kan. Ah, Itu kalau banyak sapi di sana. Saya sendiri saya tak beli. Orang kahwin pakai itu. Itu yang bulat-bulat itu dilipat dua, ada putih, ada yang kuning, cuma susu juga. Cuma ada tambahan. Kau mau tahu cara masak macam-macam orang sudah muda. maksudnya kalau macam perayaan sekarang kuranglah manisan yang ni dia hanya Tapi macam dirayakan memainkan inklusi. Terus dia teli rawat terus atau semua ada. Kambing ke nak makan sayur dia pun ada. Macam-macam ada. Ni baru keluar mana? tidak faham. Kau pergi kedai-kedai besar, dia main kuih lain macam. Dia kecil-kecil, macam-macam ada. Tapi kena pergi tengok, Lampung. Kau boleh dapat lama-lama dia. Ini orang bikin lah. Barang tu mahal. Susu lembu. Ini satu patung dari sisi lembu. Korban ini satu patung dari sisi lembu. Susu lembu. Dulu dia kacau panas, lalu kacau kacau periuk yang luar, kacau. Kalau dulu kacau sampai dia bekat. Lalu berhenti kasih rata, dia potong keping-keping. Dia apa segi kan, kan? Dia potong lain, besar nak jual tu, potong. Dia potong ikut saiz yang kita. Saiz. Seterusnya, makanan India di majlis rasmi biasanya mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam. Hidangan ini sering kali terdiri daripada pelbagai jenis kari, nasi, roti seperti naan dan chapati serta pelbagai pilihan vegetarian dan bukan vegetarian. Selain daripada itu, terdapat juga manisan seperti palkova dan gulab jamun. Gulab jamun dan palkova adalah dua pencuci mulut yang popular dalam masakan India, sering dihidangkan di majlis rasmi. Contohnya, gulab jamun ini adalah bola kecil yang diperbuat daripada susu pekat dan tepung, digoreng sehingga keemasan dan kemudian direndam dalam sirap gula yang telah dicampur dengan air mawar. Rasa manis dan teksturnya yang lembut menjadikannya kegemaran ramai. Palkova pula merupakan pencuci mulut yang diperbuat daripada susu yang dimasak secara perlahan hingga pekat. Biasanya dicampur dengan gula dan kadang-kadang dicampur juga dengan cardamom. Palkova mempunyai rasa yang kaya dan krim dan berkrim, sering dihidangkan dalam majlis perayaan dan sebagai tanda penghormatan. Kedua-dua hidangan ini bukan hanya enak tetapi juga melambangkan tradisi dan kebudayaan India dalam penyediaan makanan. Majlis rasmi sering menekankan pada penyajian yang rapi dan menarik dengan penggunaan peralatan makan yang elegan. Makanan India bukan sahaja menggoda selera tetapi juga menciptakan suasana meriah yang sesuai untuk perayaan dan acara formal.